Nasir, dan untuk waktu ini Grad TVET kami bawakan kepada anda kejayaan teknousahawan perabot TVET MARA, dan telah pun bersedia bersama-sama kita sekarang ini. Kita ada Encik Suhil Ashraf bin Suralizal yang merupakan pengarah urusan Proses Holdings dan Berhad dan merupakan alumni IKM Alostar. Assalamualaikum Encik Suhil. Encik Suhil, dapat dengar suara saya? Okey, kita tak dengar suara Encik Suhil sekarang ini. Okey, mungkin boleh betulkan sedikit setting suara tu supaya kita dapat dengar dengan jelas untuk kita bincangkan lebih lagi. Nak tahu jugalah cerita serba sedikit Encik Suhil Ashraf Suralizal ini kan. Sebab sekarang ni dah pun bergelar sebagai pengarah urusan Proses Holdings dan Berhad. Sebelum ni belajar di IKM Alostar. Okey, cuba bercakap sikit. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Alhamdulillah, akhirnya. Okey, dalam masa yang kita ada ni Cik Suhil ya, kita nak dengar Ya, jugalah mengenai kejayaan dalam kerjaya dengan TVET ni. Boleh kongsikan bagaimana boleh memilih IKM Alostar untuk sambung pengajian selepas SPM? okey. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Bernama Radio dan Mara kerana ingin menjemput saya. Okey, balik pada soalan Mm-mm. Kenapa saya memilih IKM Alostar sebagai tempat untuk sambung belajar? Ya. Semestinya memang dari mulanya saya dah memang minat dengan bidang perabot, dan terutama sekali IKM Alostar dah buat pengajian tentang pembuatan perabot ni. Okey. Dalam tu saya ada terdengar daripada kawan-kawan, saudara mara mengatakan IKM Alostar ni adalah tempat pengajian yang terbaik lah untuk bidang perabot ni. Okey, baik. Okey. Itulah ceritanya lah macam mana boleh memilih IKM Alostar. Okey, selepas pengajian, adakah terus mendapat tempat dalam industri ataupun terpaksa jugalah pergi dari satu pejabat ke pejabat ataupun kilang ke apa untuk cari kerja, ataupun memang keluar-keluar tu memang dah ada kerja tersedia? Ada syarikat yang dah berminat? Okey, selepas kata saya habis belajar dengan IKM ni, saya terus buka bengkel perabot lah. Oh, buka sendiri? Buka bengkel bengkel perabot sendiri. Okey. Lepas tu dapatlah tempahan daripada penduduk setempat, saudara mara, banyak yang dah berkongsi. Lepas tu lagi satu, saya ada masuk tender ataupun sebut agak daripada kerajaan. Maknanya memang dapat tender tu lah. Maknanya terus on cantik lah industri tu. Maknanya bila dah buka bengkel semua tu memang dah jalan elok semua. Orang dah mula kenal. Macam tu ya? Ya, betul. Lepas masuk tender pun ada setengah daripada pekerja kerajaan minta buat rumah mereka. Daripada situ bisnes saya berkembang. Okey, cerita tentang IKM Alostar ni kan. IKM Alostar dan MARA ni. Bagaimana sebenarnya IKM Alostar dan MARA membantu Encik Suhil untuk menjadi seorang yang berjaya dalam bidang TVET? Macam mana dibantu? Okey, selepas pada tamat pengajian tu, saya dah buka bengkel apa semua macam yang saya cerita tadi. IKM MARA ni banyak-banyak daripada guru MARA membantu saya dengan banyak duk pantau saya dekat bengkel, banyak main melawat, tanya perkembangan saya macam mana, jalanan lancar ke, apa yang tak tahu ke, saya boleh tanya dengan mereka, berbincang macam mana nak selesaikan masalah, pendapat ke, semua banyak mereka bantu lah. Selepas pengajian tu. Okey, baik. Bila kita cerita tentang sepanjang pengajian tu kan, walaupun sekarang dah bergelar sebagai seorang usahawan pengarah urusan macam tu kan, apa antara perkara menarik dan juga cabaran bila mengikuti pengajian di IKM Alostar ni? Cara terbaik dari segi apa pengalaman ke cerita-cerita menarik lah bila belajar di IKM Alostar ni. Dan selain daripada tu nak tahu juga cabaran belajar tu senang ke susah sebenarnya bidang yang diambil ni? Sebenarnya nak kata susah ni taklah sangat. Nak kata mudah tak. Kira banyak daripada usaha atas diri sendiri lah. Kalau kita banyak bermain memang
tak elok lah. Kita kena Mhm. banyak usaha. Daripada pengalaman pun banyak yang okey lah daripada IKM ni. Oh. Banyak membantu. Dari saya pun Mhm. macam kan Okey. banyak lah yang membantu. Okey, semuanya okey sajalah kan. Maknanya segala-galanya membantu dari Saja, segi tak apa masalah pun. tak ada masalah pensyarah pun okey, kawan-kawan pun okey, dari segi silibus pembelajaran pun okey, semuanya okey. Tapi sekarang ni yang paling menarik adalah kita nak minta rahsia, kongsilah sedikit rahsia kejayaan sehingga menjadi berjaya berada pada tahap sekarang ni. Apakah rahsianya? Rahsia kejayaan saya ni yang pertama sekali adalah doa daripada ibu bapa, saudara mara, guru-guru saya. Doa-doa mereka. Mhm. Lepas tu selebihnya tawakal dan berserah kepada Allah lah. Yang tu. Okay, yang kedua yang saya pegang selama ni, jangan malas. Kalau malas memang gagal. Yang tu lah yang saya duk pegang selama ni pun, untuk rahsia kejayaan saya. Okey, baik. Dalam menghadapi cabaran perniagaan, khususnya sekarang ni, zaman-zaman wabak COVID-19 ni, pandemik COVID-19 melanda negara kita ni, macam mana Cik Suhail menghadapi cabaran perniagaan saat ini? Dalam menghadapi cabaran perniagaan ketika wabak COVID ni, kilang saya tetap beroperasi macam biasa. Tapi atas talian. Oh, okey. Selalunya kita bekerja pergi kilang, buat kerja macam biasa. Tapi dalam keadaan COVID ni, memang kilang satu patut tutup lah. Kita cuma bekerja atas talian macam yang kita ambil. Kita kontak dengan customer untuk deal saja. Bincangkan macam mana harga apa semua, lepas tu design apa semua, kita boleh bagi yang tu ya. Lepas kata wabak COVID ni tamat, baru kita jalan projek. Itu semua kita dah bincang dah dengan customer kan. Okay. Okey, selain daripada tu saya nak tahu jugalah, memandangkan bila sebut tentang industri perabot pasti ada staff, ada tim. Berapa ramai sebenarnya dalam tim Proses Holding Sdn Bhd ni? Berapa ramai pekerja? Ke semua. Okey, ke semua staff saya sekarang baru 8 orang. 8 orang. Okey, maknanya sekarang ni semuanya dijalankan secara dalam talian sahaja segala urusan. Dan satu lagi perkara, saya nak tahu sejauh mana sebenarnya pencapaian lah yang boleh dibanggakan apabila bergelar sebagai pengarah urusan dari segi jualan, produk-produk semua, dah sampai ke mana? Okey, kalau kita dari segi jualan tu, kebanyakan boleh kata seluruh kawasan utara lah. Untuk produk, pemasangan apa semua. Keluar negara belum lagi? Belum ada tempahan lagi maksudnya? Kalau belum lagi, tapi saya duk kata nak memperluaskan lagi untuk satu Malaysia semua lah. Termasuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk masa yang akan datang nantilah. Okey, sekarang dah berapa lama ni company ni? Company ni baru dalam 3 tahun macam tu. Oh, 3 tahun. Baik. Okey. Baru lagi. Masih baru lagi tapi tak apa. Okey, kita ada beberapa soalan daripada pendengar kita ni. Kenapa pilih bidang perabot? Apa yang buatkan Cik Suhail pilih bidang ni sebenarnya? Kenapa minat sangat dengan perabot? Okey, kalau dah dari zaman sekolah lagi memang ada minat dah dengan perkayuan. Lepas tu yang duk cari tempat yang boleh ngajak pasal kayu apa ni. Tiba-tiba dia ada tertarik dengan perabot. Perabot berasaskan kayu. Lepas tu duk cari-cari, jumpa lah KL Lockstock ni. Mula daripada tu minat saya tentang perabot ni berkembang tu. Okey, baik. Sebenarnya menerusi IKM ataupun TVET MARA sendiri ada banyak sangat bidang yang menarik yang boleh dipelopori, boleh diceburi oleh anak-anak muda kita kan. Apa nasihat Encik Suhail kepada para pendengar yang masih mempunyai pandangan yang skeptikal terhadap pendidikan TVET ni? Mungkin boleh ubah persepsi mereka bahawa bidang TVET bukan lagi sebagai pilihan kedua. Sebab dulu orang macam, alah TVET kemahiran tak ke mana. Berikan sedikit nasihat dan saranan.
Okey, betul. Contoh terbaik untuk ubah praktikal pandangan daripada pendidikan TVET ni adalah diri saya sendiri, daripada pelajar TVET mampu membuka kilang perabot. Okey, pada pendengar yang sedang menonton ni haruslah yakin percaya bahawa TVET merupakan salah satu bidang yang mampu menjana pendapatan masa depan anak-anak. Ya. Dan kebanyakan rakan-rakan saya, saliran saya juga telah terbukti berjaya dengan menghabiskan pengajian di peringkat sijil di IKM. Ramai antara kami telah membuka perniagaan sendiri dan tidak kurang juga dengan yang telah bekerja dengan orang lain tapi masih berkemampuan dengan gaji yang tinggi lah. Okey, baik, sebelum kita usaikan, pasti ramai juga yang tertanya-tanya macam mana dari segi modal untuk bisnes ni masa dah habis belajar, sebab katanya memang mengusahakan sendiri syarikat ini kan. Dari mana datangnya modal tu? Ada dapat bantuan mana-mana ke? Okey, modal ni sebenarnya saya orang kata pinjam lah daripada ahli keluarga untuk mulakan bisnes pertama dengan sebanyak RM5,000 saja. Okey, bermula daripada modal yang dipinjamkan oleh ahli keluarga. Dengan modal tu saya kembangkan sedikit demi sedikit sampailah saya boleh buka kilang, beli alatan mesin dan sebagainya. Bermula daripada nilai yang kecil saja. Okey, untuk membangunkan, menjalankan operasi dan sebagainya, pasti ada jatuh bangun. Di sini kita nak tahu juga, pernah tak rasa satu saat tu rasa macam sangat terkesan sehingga tak nak teruskan untuk menjalankan perniagaan? Ada tak saat tu rasa macam down gila-gila lah macam tu? Kalau kata down tu memang selalulah ada juga. Okey, contoh macam dengan kita masa awal saya buka tu, saya buka kecil-kecilan tapi dalam masa yang sama saya dapat projek besar. Lepas tu saya dah kata macam saya cubalah jalan projek ni tapi dengan mesin yang ada sekarang, dengan kat kilang tu masa tu kan. Lepas tu memang rasa terkilas lah sebab tak boleh jalankan projek dengan baik. Sampai saya perlu minta bantuan daripada kawan-kawan saya yang mempunyai kilang yang lain. Masa tu memang down lah. Okey, dari mana datangnya kekuatan? Dari mana datangnya kekuatan untuk meneruskan perniagaan tu? Kekuatan tu banyak datang daripada ahli keluarga. Lepas tu daripada guru-guru IKM Alostar. Mereka yang banyak membimbing saya, bagi sokongan apa semua untuk saya teruskan juga projek tu sampai siap. Adakah sampai hari ni memang guru-guru ataupun ialah pensyarah-pensyarah di IKM Alostar masih lagi menjadi pendidik dan sentiasa juga memantau apa yang dilakukan oleh Encik Suhail? Dipantau juga ke? Ya. Memang sampai ke hari ni mereka masih kontak. Lepas tu kadang-kadang mereka ada main kilang, bagi nasihat. Lepas tu bertanya lah apa-apa masalah saya untuk dibincangkan apa semua. Memang mereka masih kontak lagi sampai lah ni. Okey, itu dia. Maknanya sentiasa dimata-matai walaupun telah pun berjaya menjadi seorang usahawan. Apa pun, terima kasih Cik Suhail kerana bersama-sama kami. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Encik Suhail Ashraf bin Suralizal yang merupakan pengarah urusan Proses Holdings dan Berhad yang merupakan alumni IKM Alostar. Kepada anda yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM, Mara Japan Industrial Institute atau MJII dan Institut Kemahiran Mara IKM, ini ada berita baik untuk anda, terutamanya lepasan SPM 2020. Pengambilan untuk sesi pengajian Mei 2021 masih dibuka. Untuk maklumat lanjut, layari sahaja www.tvetmara.edu.my. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kapsul Grad TVET